Tajuk utama 15 Zulkaidah, 25 Jun, anak jadi pemuas nafsu bapa kandung lebih 10 tahun. Tunai solat Jumaat lebih kapasiti 13 jemaah di kompaun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrum. Seorang bapa 5 anak dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh hari ini atas pertuduhan merogol dan melakukan seks luar tabi'i terhadap anak sulung perempuannya berusia 18 tahun bulan lalu. Tertuduh yang berusia 39 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus 2 pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Nariman Badrudin. Mengikut pertuduhan pertama, lelaki berkenaan yang tidak bekerja itu didakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak kandung perempuannya berusia 18 tahun 2 bulan. Bagi kesalahan itu, dia boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun dan juga sebatan mengikut Seksyen 37B Kanun Keseksaan. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh turut didakwa melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i terhadap mangsa sama dan didakwa mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Kesemua kesalahan tersebut dilakukan di sebuah rumah di Bemban Jasin kira-kira jam 1 pagi 23 Mei lalu. Difahamkan mangsa menjadi pemuas nafsu serakah bapa kandungnya itu sejak berusia 7 tahun dan perbuatan terkutuk tertuduh hanya terbongkar selepas remaja perempuan itu tampil membuat laporan polis bulan lalu. Terdahulu, pendakwaan yang dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nabil Alif Muhammad Rosli tidak mencadangkan sebarang jaminan dengan mengambil kira faktor keselamatan mangsa yang merupakan anak kandung tertuduh. Bagaimanapun sekiranya mahkamah ingin menggunakan budi bicara, beliau memohon jumlah jaminan yang tinggi iaitu sebanyak RM30,000 bagi kedua-dua pertuduhan. Lelaki itu yang tidak diwakili peguam bagaimanapun merayu jaminan rendah diberikan dengan alasan dia tidak bekerja dan hanya bergantung kepada isterinya yang mencari rezeki sebagai tukang bersih surau selain bantuan agensi kerajaan diterimanya. Sejurus mendengar rayuan kedua pihak, mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM14,000 berserta syarat tambahan tidak boleh berkomunikasi atau mendekati mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah kemudian menetapkan 26 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Kumpul bekalan dari kilang dan syarikat pembungkus sekitar Kuala Lumpur sebelum jual semula kepada syarikat tidak berlesen di Johor Bahru. Itu taktik sebuah syarikat pemborong minyak masak di Bandar Tun Razak Ibu Negara untuk mengaut keuntungan mudah daripada minyak yang disubsidi. Kegiatan kilang itu dikesan sejak April lepas dan dipercayai sudah menyeleweng 1.6 juta kilogram minyak masak bersubsidi melibatkan nilai RM960,000. Ketua Pegawai Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kuala Lumpur Nurul Sharina Mat Anwar berkata syarikat berkenaan didapati memiliki lesen pemborong minyak masak sejak Mac 2021. Namun sebulan kemudian syarikat berkenaan menjadi pembekal minyak masak kepada sebuah syarikat yang tidak berlesen di Johor Bahru. Syarikat ini mendapat sumber bekalan daripada pekilang dan pembungkus repacker sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kedah dan Pahang dan telah menyalurkan bekalan minyak masak ini ke syarikat tidak berlesen di Johor Bahru tersebut. Jumlah bekalan yang dibekalkan kepada syarikat tidak berlesen ini bermula April sehingga sekarang dianggarkan bernilai 1.6 juta kilogram dan melibatkan nilai subsidi sekitar RM960,000. Nilai subsidi ini amat besar dan merupakan satu kerugian kepada kerajaan. Kes disiasat di bawah Peraturan 9-2-B Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu membekalkan barangan kawalan iaitu minyak masak kepada pihak yang tidak dilesenkan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum di bawah Seksyen 22 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, di Kedah, 13 jemaah di kompaun kerana tidak mematuhi SOP selepas didapati melaksanakan solat Jumaat di sebuah masjid di Kuala Kedah dengan melebihi jumlah yang ditetapkan.
Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada jam 1.40 petang tadi. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat 34 individu berada dalam masjid berkenaan dan melebihi jumlah yang dibenarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, iaitu hanya 13 individu sahaja dibenarkan menunaikan solat Jumaat. Pihaknya tiba di lokasi ketika kesemua individu berkenaan sedang mendengar khutbah Jumaat dan membenarkan mereka selesai melaksanakan solat terlebih dahulu sebelum tindakan diambil. Apabila pihak pemantau sampai di masjid itu, setelah selesai sembahyang Jumaat, kita dapati 34 orang jemaah berada di dalam masjid dan hasil daripada pemeriksaan 13 kompaun telah dikeluarkan terhadap 13 individu. Satu, kita keluarkan kompaun kepada masjid sendiri kerana tidak melaksanakan SOP yang telah ditetapkan kerana membenarkan jemaah lebih daripada 13 orang seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Dan yang lain-lain atas dasar alasan saya munasabah seperti OKU, kanak-kanak sekolah dan juga ada juga yang orang tua yang ada yang nyanyuk yang kita tidak melaksanakan kompaun. Ahmad Syukri berkata kompaun sebanyak RM1,500 setiap seorang dikeluarkan terhadap 13 individu berusia antara 18 hingga 82 tahun. Selain itu, pihaknya turut mengeluarkan kompaun RM10,000 kepada pengurusan masjid berkenaan kerana gagal melaksanakan SOP dengan membenarkan lebih individu di masjid itu. Katanya, berdasarkan maklumat, ini kali pertama masjid itu dikunjungi lebihan jemaah di mana minggu lalu hanya 13 orang sahaja yang datang menunaikan solat Jumaat. Di Negeri Sembilan, 2 pegawai imigresen mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan menerima suapan daripada orang tengah bernilai RM15,500 bagi melepaskan warga negara asing daripada sebarang tindakan Jabatan Imigresen. Tertuduh Muhammad Izmi Muhammad Nur, 35 tahun dan Muhammad Ali Muhammad Rezwa, 27 tahun, merupakan pegawai imigresen grade KP-19 di Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2. Kedua-dua mereka ditahan dalam Op Selat pada 16 November tahun lalu. Bagi tertuduh pertama, Muhammad Izmi didakwa menerima wang berjumlah RM10,000 daripada orang tengah Muhammad Jeffrey Muhammad Zain di kedai Burger Aboy, Kampung Jijan Nilai pada Oktober 2020 bagi melepaskan warga negara Indonesia daripada sebarang tindakan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Bagi tertuduh kedua pula, Muhammad Ali didakwa mengikut Seksyen 165 Karun Keseksaan atas 4 pertuduhan menerima wang keseluruhan berjumlah RM5,500 daripada Zul Anis Syafizi Zakaria sebagai orang tengah antara 30 Disember 2017 hingga 1 Disember 2019. Kedua-dua tertuduh gagal melaporkan suapan yang diberikan kepada SPRM dan didakwa mengikut Seksyen 25-1 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 25-2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100,000 atau dipenjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya. Sebutan semula kes pada 23 Ogos depan. Tindakan 3 mat rempit termasuk 2 pelajar tingkatan 5 bersiar-siar dengan menunggang motosikal sambil membuat aksi berbahaya di Kuala Nerus membawa pada apabila ditahan pihak berkuasa dalam Ops Samsing Jalanan. Penunggang motosikal berusia 20 tahun ditahan di Padang Kemunting manakala 2 lagi remaja lelaki berusia 17 tahun dicekup di seberang takir dekat Kuala Nerus dalam operasi selama 2 hari bermula Rabu lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Terengganu, Superintendent Abdul Razak Hassan berkata, operasi selama 2 hari di sekitar daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus itu dilakukan skuad 42 dalam usaha membantras aktiviti mat rempit di negeri ini. Dalam operasi pertama di Padang Kemunting, Kuala Nerus, pihaknya berjaya menahan seorang penunggang motosikal berusia 20 tahun yang melakukan aksi berbahaya iaitu wheelie kira-kira jam 5 petang Rabu lalu. Operasi kemudian diteruskan kira-kira jam 5 petang semalam di kawasan seberang takir Kuala Nerus dan 2 lagi remaja ditahan iaitu penunggang dan pembonceng berusia 17 tahun yang turut melakukan aksi berbahaya. Mereka kemudian disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 manakala sebuah motosikal disita mengikut Seksyen 64 Akta sama.
Makan durian tiada kaitan dengan cucuk vaksin. Bertemu kembali, penggunaan media sosial yang berlebihan boleh mempengaruhi pemikiran negatif individu yang seterusnya membawa kepada kemurungan dan panik melampau. Pakar psikologi Fakulti Pendidikan Bahasa dan Psikologi Universiti Segi, Profesor Datin Mariani Maknur berkata, sebarang hantaran di media berkenaan berhubung COVID-19 perlu diteliti dengan akal fikiran yang waras tanpa percaya dengan membabi buta. Berita yang membabitkan tentang kematian, berita yang membabitkan tentang bagaimana virus itu boleh membunuh, yang kadang-kadang itu tidak begitu benar. Ya. Ini yang dikatakan sebagai fake news. Jadi kita sebagai manusia yang ada akal fikiran untuk berfikir secara waras, takut kita memang bertempat, ya, kita memang takut, tetapi bagaimanapun ketakutan kita mestilah diiringi dengan akal fikiran yang rasional, ya. Tambahnya, masyarakat tidak perlu taksub dengan sebarang maklumat yang dibaca melalui media sosial kerana tidak semua berita tersebut adalah benar. Ini kerana dengan mempercayainya ia boleh menjadi faktor kepada ketakutan melampau. Sementara itu, katanya hubungan kekeluargaan yang erat dan sokongan keluarga amat penting supaya segala masalah dapat diatasi dengan baik. Dan dalam aspek kekeluargaan suami dan isteri di sini, terutama dalam zaman PKP, ketelusan perlu ada, persetujuan antara kedua-duanya juga perlu ada, selain daripada bantu-membantu antara satu sama lain. Kerana waktu PKP ini adalah waktu kebersamaan dalam keluarga itu. Jadi gunakanlah waktu kebersamaan ini, tak boleh keluar rumah, sebagai satu platform untuk mengukuhkan kembali silaturahim suami isteri, ibu bapa dan anak-anak. Selain itu, masalah kewangan yang sering dihadapi ketika tempoh pelaksanaan PKP juga dapat ditangani dengan mengekalkan keharmonian rumah tangga. Kebelakangan ini, kes kemurungan di negara dilihat membimbangkan susulan pelaksanaan PKP dengan angka kematian akibat bunuh diri mencatat peningkatan drastik. Sementara itu, Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial MHPSS akan dikembangkan ke semua peringkat termasuk di klinik-klinik kesihatan daerah. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, langkah itu bagi menangani masalah kemurungan dalam masyarakat yang semakin serius akibat pandemik COVID-19. Jelas Datuk Dr. Nur Azmi, MHPSS akan turut disediakan di Pusat Komuniti Kesihatan Mental Mentari dengan dianggotai pakar-pakar kesihatan mental, kaunselor serta pakar kesihatan awam dan keluarga. Kerajaan katanya memandang serius isu kemurungan termasuk bunuh diri dalam kalangan masyarakat ketika ini yang semakin membimbangkan. Sebab dia memberi kesan pada diri kita, pada keluarga kita, pasangan kita. Dan kita dalam keadaan PKP ni, kata orang terkurung sebab perkara ni, sudah tentu memberikan kesan banyak. Ada orang kehilangan pendapatan, ada orang hilang kerja, ada orang macam-macam jadilah di rumah, kenderaan dan sebagainya. Yang kes yang macam ni, jadi perkara ni dah jadi penting. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV awam di Dewan Merdeka di Tapah. Tambahnya, setakat ini 66 hospital dan 1,001 klinik kesihatan menyediakan perkhidmatan saringan dan rawatan masalah kesihatan mental. KKM juga jelas beliau telah menambah 200 kaunselor secara kontrak untuk menangani masalah kesihatan mental ketika pandemik ini. Dalam isu berlainan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata memakan buah durian tidak akan memberi kesan kepada individu sama ada selepas atau sebelum mengambil suntikan vaksin COVID-19. Sebelum ini tular di media sosial berkaitan kejadian seorang individu yang telah divaksin didakwa meninggal dunia selepas memakan raja buah itu. Jadi tak macam tu, tidak macam tu. Tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi orang makan tidak termaktub dalam buku perubatan, tak boleh makan durian selepas cucuk. Itu tidak betul. Tapi yang betulnya ialah tak boleh makan benda yang terlalu manis, banyak. Tak boleh makan banyak sangat dan tak boleh makan benda yang terlalu manis sangat. Itu akan merosakkan kesihatan kita. Tambah beliau, kematian individu berusia 49 tahun itu telah disahkan akibat serangan jantung dan bukannya kesan akibat makan durian.
Bagaimanapun katanya kesan tular itu secara tidak langsung telah menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tindakan pihak tidak bertanggungjawab menularkan fakta yang tidak benar itu menyebabkan individu yang sepatutnya mendapat giliran untuk divaksin takut untuk mengambil suntikan kerana berhasrat untuk makan durian. Seorang peniaga di Pahang menawarkan durian percuma kepada mereka yang tidak mampu namun mahu makan raja buah itu. Azizun Awang berkata dia mengambil pendekatan berkenaan kerana bersimpati dengan golongan tersebut. Ekoran harga durian ketika ini yang masih tinggi. Azizun yang sudah berniaga raja buah sejak kira-kira 10 tahun lalu berkata beliau mengakui wabak COVID-19 sangat memberi kesan kepada orang ramai termasuk peniaga kecil-kecilan sepertinya. Namun dia juga terkesan dengan golongan kurang berkemampuan namun keinginan memakan durian. Sekarang ni taruh pandemik COVID sekarang ni jadi orang pun tak kerja pun tak ada, banyak menganggur. Jadi saya pun pernah buka kedai makan pun dah tutup dah, tak boleh nak jual apa. Siapa yang ingin nak makan, siapa tak ada duit ke apa ke, mari jumpa saya. Saya akan bagi. Sebiji dua tu tak apa. Usaha macam ni memang dapat membantu banyak pihak lah yang tak berkemampuan musim-musim PKP ni yang apa ni. Memang baguslah. Saya memang amat menyokong sebab saya rasa memang ramai yang tak berkemampuan dengan harga durian yang sekarang ni. Dengan konsep yang dia ada macam ni, saya ingat baguslah. Tak semua orang kata nak buat macam tu lah. Mungkin ada setengah lebih kepada untuk melibatkan keuntungan semata-mata. Dan mungkin ada yang kata yang macam ni punya konsep sambil berniaga sambil membantu lah. Saya rasa ni satu benda yang cukup baik lah. Azizun, 45 tahun, membuka gerai duriannya di tepi laluan utama Jalan Tanjung Lumpur, Kempadang, Kuantan. Dia dibantu rakannya dan memulakan perniagaan pukul 3 petang hingga 7 malam setiap hari. Antara jenis durian yang dijual ialah Musang King, Udang Merah dan Durian Kampung. Selain itu, durian yang sesuai dijadikan tempoyak juga turut dijual di gerai miliknya pada harga yang sangat berpatutan bermula RM6 sekilogram. Rumah bot yang terbengkalai serta uzur dan usang ibarat syurga kecil bagi 6 beranak di Tasik Kenyir, Hulu Terengganu sejak 10 tahun lalu. Pasangan tersebut, Samsudin Khalid 45 tahun bersama isteri Nur Fahana Yusof 30 tahun serta 4 anak mereka berusia antara 8 bulan hingga 11 tahun terpaksa tinggal di situ kerana faktor kewangan. Menurut Samsudin, sebelum ini dia memperolehi kira-kira RM1,000 sebulan sebagai pemandu bot, namun kini tiada lagi pendapatan sejak PKP dilaksanakan. Dia sekeluarga hanya bergantung sepenuhnya kepada air tasik untuk kegunaan harian seperti mandi dan memasak selain turut berdepan ancaman haiwan berbisa. Harapan kita kalau ada yang nak bagi bantuan rumah tu memang kita setujulah. Maknanya untuk kemudahan anak-anak dan keselamatan anak-anak kita. Sebab duduk di sini pun kat Tasik ni nak mandi apa kau bahaya angin lagi ribut lagi musim petengkujuh lagi. Bagi isterinya Nur Farhana, dia berharap ada pihak yang sudi membantunya membina rumah baru buat mereka sekeluarga memandangkan rumah bot didiami semakin uzur. Jelasnya, selain tidak selesa dan jauh daripada orang ramai, dia juga bimbang dengan keselamatan anak-anak kerana di sekeliling mereka adalah air tasik. Tak selesa keadaan gini. Nak turun kampung payah, sekolah jauh dengan motosikal apa semua. Bila hujan, rumah basah. Turun meniti? Tu basah meniti. Bila jauh dari darat. Tambahnya, keluarga dan rakan-rakan juga banyak membantu daripada segi keperluan harian memandangkan suami tidak boleh bekerja ketika PKP. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telemong, Datuk Rozi Mamat berkata, kesusahan dihadapi Samsudin sekeluarga dalam perhatian pihaknya sejak Februari lalu. Pihaknya telah membuat permohonan daripada Kerajaan Pusat melalui Timbalan Menteri 1 Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dan telah diluluskan. Ia bagi membina sebuah rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT bernilai RM60,000 untuk keluarga berkenaan dan akan dimulakan sebaik sahaja pelantikan kontraktor selesai. Kita telah kena pasti di Kampung Basong tanah orang tua dia lah. Dan orang tua dia telah setuju untuk memberi sebahagian tapak rumah
kepada beliau dan juga anak-anak dia. InsyaAllah dalam masa sehari dua ni, dalam proses pelantikan kontraktor untuk pembinaan rumah. Orang ramai yang ingin membantu keluarga berkenaan boleh berbuat demikian di nombor akaun BSN 1110 0290 0008 6622 atas nama Nur Farhana Yusof atau menghubungi Samsudin di talian 017 923 2609. Presiden Palestin didesak letak jawatan. Bertemu kembali, Hospital Palestin di Kahirah menerima 10 pesakit warga Palestin dari Gaza setiap bulan yang mendapatkan rawatan lanjut ekoran kekangan perkhidmatan kesihatan di wilayah konflik terkepung itu. Media sebelum ini melaporkan Mesir akan memudahkan laluan ke Gaza kepada Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia melalui sempadan Rafah. Persetujuan itu hasil perbincangan di antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Presiden Mesir Al-Sisi selain usaha digerakkan Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dengan rakan sejawatnya di Mesir. Serangan rejim Israel ke atas wilayah konflik Gaza yang berakhir dengan gencatan senjata pada 21 Mei lalu menyaksikan kemusnahan harta benda ratusan juta dolar selain mengorbankan lebih 250 warga Palestin termasuk 66 kanak-kanak. Sementara itu, misi kemanusiaan Humanitarian Mission for Palestine HM4P menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis tebing barat dan warga Palestin terjejas di Gaza yang diserang tentera Israel bulan lalu. 10 kursi roda disampaikan kepada wakil Hospital Palestin di Kahirah yang dikendalikan Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir. Peserta misi turut melawat beberapa pesakit warga Palestin yang menerima rawatan lanjut di hospital berkenaan termasuk seorang gadis bernama Mariam berasal dari Gaza yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Terdahulu, Ketua Misi Datuk Abdul Aziz Abdul Rahim telah mengetahui misi ke Jordan dan menyampaikan sumbangan $200,000 Amerika kepada tabung Masjid Al-Aqsa yang dikendalikan Kementerian Awqaf Jordan selain menyampaikan sumbangan 1,000 pek makanan kepada pelarian Palestin di 4 kamp pelarian di negara itu. Sumbangan itu digunakan untuk menyelenggara dan membaik pulih kerosakan Masjid Al-Aqsa termasuk membaiki tingkap, pintu dan sistem siaraya di Masjid Suci Umat Islam itu yang dicemari insiden pencerobohan pihak berkuasa rejim Zionis bulan lalu. Ratusan rakyat Palestin berhimpun di perkarangan bangunan milik Presiden Mahmud Abbas menuntutnya meletak jawatan susulan kematian aktivis terkemuka Nizar Banat. Menurut saudara terdekat Banat, anggota keselamatan pihak berkuasa Palestin PA memukul aktivis itu dengan teruk sebelum ditahan semalaman di selatan tebing barat Bandar Hebron. Memetik laporan Arab News, kematian Banat mencetuskan kemarahan penduduk Palestin yang membawa poster aktivis itu ketika mengadakan tunjuk perasaan yang bertukar menjadi rusuhan. Puluhan anggota keselamatan PA melepaskan gas pemedih mata bagi menjuraikan kumpulan terbabit sebelum menghampiri ibu pejabat presiden yang terletak di pusat Bandar Ramallah. Gubernur bandar itu yang dilantik oleh PA Jibrin Al-Bakri berkata, Banat meninggal dunia kerana kesihatan yang merosot susulan penangkapannya tanpa menjelaskan cara terperinci punca sebenar kematian. Aktivis sosial berusia 43 tahun itu mendakwa PA terbabit dalam rasuah selain membangkitkan isu pertukaran vaksin dalam jangka masa pendek dengan Israel pada bulan ini. Selain itu, tindakan Abbas beberapa kali menunda pilihan raya Palestin yang berlarutan sejak sekian lama walaupun sepatutnya diadakan Mei lalu yang mana Banat turut mendaftar sebagai calon ahli parlimen. Berikutan tuntutan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa kematian Banat disiasat. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh yang dilantik Abbas mengarahkan pembentukan sebuah jawatan kuasa penyiasatan. Melazimi sifat berkorban merupakan satu amalan yang terpuji bagi umat Islam. Tambahan lagi, sifat suka berkorban itu menjadi lebih baik jika ia disandarkan kepada agama khususnya dalam berkorban sedikit rezeki yang kita miliki demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama Aman Palestin dalam menyertai kempen ibadah korban di bumi Anbiya yang akan dilaksanakan di Palestin, Syria dan Yaman.
Layari Facebook Aman Palestin AP atau hubungi 03 8926 7019 untuk penyertaan ibadah korban. Bangkit berjuang bersama. Seorang maut manakala nasib 99 penghuni lagi masih belum diketahui selepas sebahagian blok Pangsapuri 12 tingkat runtuh berhampiran pantai Miami, Florida, Amerika Syarikat. Pengarah Jabatan Polis Miami, Dade Freddy Ramirez berkata pihaknya belum memperoleh sebarang perkembangan makluman mengenai nasib penghuni yang berkemungkinan berada dalam bangunan itu ketika ia runtuh. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Berdasarkan siasatan awal, kira-kira 55 unit Pangsapuri terjejas akibat runtuhan berkenaan. Sekurang-kurangnya 18 warga Amerika Latin dilaporkan hilang dalam insiden ini. Mereka membabitkan 3 warga Uruguay, 9 Argentina dan 6 Paraguay. Pangsapuri itu didiami penduduk tetap bersama penyewa serta penghuni bermusim, namun pihak berkuasa belum dapat memastikan jumlah sebenar orang berada dalam bangunan terbabit ketika kejadian. 14 individu berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan itu. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.